lagi. Sebab kita punya kelas pun hari ni biasa-biasa je. Okay. Yang penting ada buku teks dan juga buku nota Senang nanti nak salin nota ke, okay? Okay, kita boleh mula. Okay, pertama sekali cikgu ulang balik apa yang kita dah belajar pada minggu sebelum ni. Okay, sebab kita buat kelas pun seminggu sekali, kemudian semua latihan cikgu bagi kat dalam Telegram. Okay, jadi ikut je step cikgu buat tu, maknanya masuk kelas, okay, lepas tu belajar online, lepas tu buat latihan sikit. Okay, lepas tu kalau dah siap hantar pada cikgu. Okay. Maknanya boleh hantar guna Telegram ataupun hantar, maknanya menggunakan buku nota tu, salin dekat buku nota. Okay. Tak ada masalah. Yang penting siap lah. Okay, sebab lepas ni banyak lagi ni kita punya topik. Okay. Hari tu kita sambung dekat sini. Okay. Okay, kita sambung dekat sini. Okay, yang ini sebelum ni. Okay, yang ni sebelum. Okay, kita belajar pasal trend. Okay, peranan kerajaan, peniaga, kita tengok peniaga, tengok pengguna. Okay, kita tengok peranan kerajaan, pihak PBT, kita tengok peranan pusat, kerajaan pusat. Okay, peranan tempatan. Okay, dan negeri. Okay, itu trend yang awal-awal kita dah belajar. Okay, kemudian kita tengok dekat bahagian trend ekonomi, kita ada belajar deflasi, kita ada belajar inflasi. Okay, itu yang sebelum ni yang kita belajar. Okay, kemudian baru-baru ni kita belajar pasal trend. Okay, trend kita ada 3 trend. Okay, trend meningkat maknanya dia punya graf. Lukis sikit, boleh lukis Maksudnya macam ni dia punya graf. Berlaku peningkatan lah. Okay, itu trend meningkat Manakala trend menurun, macam ni, dia turun sikit. Dia semakin menurun. Okey. Manakala trend mendatar, sebab soalan pernah keluar soalan macam ni tahun 2018 dekat soalan esei. Dia tunjuk graf je. Okey. Dia tunjuk graf kat kamu, lepas tu dia tanya trend apa yang boleh dilihat. Okey. Okay, kalau trend mendatar dia maksudnya mendatar macam ni. Kadang-kadang dia naik sikit tapi dia masih mendatar lagi. Turun sikit tapi dia masih, maksudnya dia mendatar, maknanya tak ada peningkatan sangat. Okey? Maksudnya turun pun sikit, naik pun sikit. Itulah mendatar. Okey, boleh? Okey, itu tahun 2018 soalan, nanti cikgu tunjuk ni. Okey. Jadi dalam trend ni ada faktor, 2 faktor kita dah belajar. Okey. Satu faktor dalaman. Okay, satu lagi faktor luaran. Soalan faktor dalaman dengan faktor luaran ni hampir setiap tahun keluar. Okay. Cikgu tunjukkan dia punya soalan, contoh soalan. Okay. Jadi faktor dalaman ingat 3 pun tak apa. Faktor luaran ingat 3. Tapi bila ingat macam ni, ingat 3 faktor dalaman, ingat 3 faktor luaran, takut nanti bila keluar soalan macam apa? Soalan dia bagi situasi. Situasi tu pula berkaitan dengan teknologi. Kamu pula tak ingat pula teknologi tu faktor luaran ke faktor dalaman. Okay, so kena ingat semua lah sebenarnya. Tapi kalau dalam soalan tu soalan yang biasa, disuruh terangkan faktor apa, faktor dalaman macam mana, maknanya faktor dalaman gaya pengurusan. Sumber manusia ni pekerja lah. Okay. Kewangan syarikat, stabil ataupun tidak. Kita bukan tengok negatif saja, kita tengok positif. Contohnya sumber manusia yang baik, maksudnya pekerja berdisiplin. So menyebabkan perniagaan meningkat. Macam itulah. Okey. Jadi itu adalah salah satu faktor yang memang kamu kena faham dia punya logik, secara logiknya. Okey, jadi kena ingat 3 ni. Okey, gaya pengurusan, sumber manusia, kewangan. Faktor luaran, faktor ekonomi.
ekonomi baik. Okey, ekonomi merudum ataupun meleset macam sekarang. Okey. Sosial budaya contohnya macam okey, sosial budaya macam kita kata cita rasa pengguna ataupun budaya setiap orang kan berbeza. Negara Malaysia makan nasi lemak. Contohnya, contoh. Dekat Thailand kita orang dia mungkin tak makan nasi lemak. Itu gaya sosial budaya masing-masing yang berbeza. Okey? Jadi dia punya proses dia tu macam mana kamu tahu nak bezakan faktor dalaman dengan faktor luaran. Yang biasa bencana alam lah. Bencana alam macam sekarang ni termasuk bawah bencana lah. Okey. Okey, jadi settle yang minggu lepas punya, cikgu ulang sikit. So, siapa yang minggu lepas tak salin, bolehlah salin sikit pasal yang ni naik graf ni. Graf naik turun ni bolehlah. Kamu isi kat tepek kat tepi tu je. Dekat kamu punya nota tu. Okey. Buat meningkat macam ni, macam mana? Okey, menurun macam mana? Okey. Graf dia, graf. Graf peningkatan. Graf mendata. Okey. Graf menurun. Okey, boleh Okey. Settle. Okey, jadi kita sambung bahagian dalam buku teks pula. Okey. Okey, kita dah sampai pasaran semalam, kita dah tengok. Sebelum ni kita dah tengok pasaran. Okey, pasaran. Okay, pasaran kita dah belajar sebelum ni. Pasaran ada 3, pasaran untuk semua, pasaran produk, pasaran kewangan. Okey, jadi hari ni kita sambung dengan trend guna tenaga. Okey, cikgu ambil sikit je sebab tak banyak lah hari ni sebab kita nak buat latihan lagi. Okey, sebab trend ni kalau ikut, kalau kamu buka buku tu, okey, sebenarnya banyak kan ni punya tajuk. Jadi cikgu ambil yang penting saja. Okey, yang mana yang maksudnya yang boleh kamu faham. Okey. Okey, jadi kita pergi pada yang atas. Sekejap. Okay. Okey. Jadi bawa trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Okey. Maknanya kat sini apabila ekonomi berkembang, permintaan daripada pengguna juga akan meningkat. Sama ada daripada luar ataupun daripada dalam. Okey, jadi sektor perniagaan juga akan meningkat. Okey. Jadi sebab tu dia bila kata sektor perniagaan meningkat ni disebabkan oleh pengaruh permintaan tadi. Permintaan meningkat maknanya sektor perniagaan juga akan mendapat keuntungan. Itu yang kita nak tengok trend. Okey, trend pengembangan ekonomi. Okey, kita tengok dulu trend guna tenaga. Yang ni kamu dengar dulu cikgu nak explain. Lepas cikgu explain, nanti cikgu bagi nota. Okey. Nota tu nanti kita sama-sama salin lah. Cikgu bagi masa. Okey, jadi trend pertama kita tengok trend guna tenaga. Okey. Guna tenaga ialah pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesuatu pekerjaan. Okey. Guna tenaga ialah pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental. Fizikal ni guna dia punya kata fizikal ni fizikal tubuh badan. Okey, fizikal tubuh badan. Maknanya dia menyumbangkan tenaga fizikal dia, tubuh badan dia digunakan, and then dia guna mental. Mental berfikirlah dalam sesuatu pekerjaan. Itu nak senang faham Jadi jika guna tenaga yang sedia ada tidak digunakan, jadi ada berlaku masalah pengangguran lah. Okey, kan kita dah belajar pengangguran tu maksud dia. Maksudnya dah bawah deflasi kan. Okey.
Jadi kita tengok guna tenaga, jenis-jenis guna tenaga ni. Okay, kita ada bidang profesional. Okay, kita ada aktiviti pembinaan. Okay, kita ada aktiviti pengeluaran. Okay, kita ada aktiviti pengeluaran. Okay, kita ada aktiviti pengeluaran, kita ada bidang penyelidikan. Nak cikgu terang ke satu-satu ke rasanya macam boleh faham kat? Bidang profesional tak bidang profesional? Okay, bidang profesional ni maksudnya pekerja berkemahiran tinggi. Profesional. Okay, maknanya bidang industri dan perkhidmatan yang memang memiliki ramai pekerja berkemahiran tinggi. Itu bidang profesional lah. Okay, contohnya aktiviti pelantar minyak. Ni dia ada kemahiran dia yang tinggi. Okay, bukan senang-senang aja duduk kat atas tu itu bidang profesional. Okay, pembinaan. Okay, pembinaan mengutamakan penggunaan modal dalam menjalankan aktiviti pekerjaan seperti menggunakan mesin, komputer, perkakas, robot dan teknologi. Okey, trend penggunaan tenaga pekerja negara maju semakin berkurangan. Kesannya kadar upah yang dibayar lebih tinggi. Okey, sebab tu sektor pembinaan ni kalau tengok certain tempat memang upah yang dibayar tu lebih tinggi. Sebab apa? Sebab trend penggunaan dia dekat negara maju, orang kurang nak kerja yang remeh-temeh ni. Nampak macam remeh kan? Penat, berpeluh, tengah panas. Selalunya dikategorikan kerja yang berisiko tinggi. Okay, jadi bila berisiko tinggi, ramai orang yang suka kerja kat pejabat. Okay, yang risikonya lebih rendah. Sebab tu bila risiko semakin tinggi, maknanya kadar upah yang dibayar pun lebih tinggi. Itu yang kita kata trend penggunaan tenaga pekerja negara maju ni berkurangan. Sebab nak duduk kerja, nak kerja pejabat je kan. Okey, itu aktiviti pembinaan. Satu tadi profesional, kemudian pembinaan. Okey, kemudian kita tengok tadi dekat sini. Pengeluaran pula. Pengeluaran ni banyak fokus pada sektor utama. Seperti pertanian, hasil semula jadi. Jadi pekerja ni tidak mempunyai kemahiran yang tinggi. Jadi dia menggunakan tenaga kerja manusia dalam menjalankan aktiviti pekerjaan. Dalam aktiviti pengeluaran, contoh dekat ladang kelapa sawit, okey. Bulan kelapa sawit di kilang, okey. Jadi dia perlukan tenaga pekerja yang ramai. Nak kutip kelapa sawit takkan nak guna mesin kan. Mesin dia susah sikit. Nak angkut sikit kan. Jadi kita kena guna tenaga kerja yang ramai. Okey. Misalnya bidang pertanian lah macam sawah padi, okey. Getah, okey. Itu aktiviti pengeluaran. Okay, last sekali bidang penyelidikan. Bidang penyelidikan ni macam dia mempelbagaikan sektor ekonomi dengan menceburi sektor perindustrian dan perkhidmatan bagi mengurangkan kebergantungan pada sektor utama. Dia buat kajian lah. Research and development. Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan agar berkembang seiring dengan negara maju. Maknanya tidaklah kita fokus pada sektor utama saja. Macam mana kita nak hasilkan, kita keluarkan kelapa sawit. Okay. So macam mana kita nak keluarkan kelapa sawit tu tapi kita pelbagaikan dia punya produk. Contoh kita buat sabun daripada kelapa sawit. Ataupun kita buat perkakas rumah daripada kelapa sawit. Okay. Ataupun kita buat minyak, selain minyak tadi kan. Kelapa sawit minyak kan. Macam-macam lah sabun boleh buat. Maknanya dengan researchnya tadi, tidak terlampau bergantung kepada pengeluaran kelapa sawit. Itu yang kita kata bidang penyelidikan. Okay. Jadi sebenarnya bagi mengurangkan kebergantungan pada sektor utama. Sebab kita kadang-kadang kita eksport. Kita banyak eksport. Okay. Kita punya kelapa sawit. Okay. Bila kita eksport kelapa sawit kita, okay, kita akan dapat hasil kan. Jadi selain daripada kita keluarkan kelapa sawit tadi, kita dapat hasil daripada penjualan buah kelapa sawit.
Kita pun kena hasilkan sesuatu supaya kita boleh eksport bahan tu kepada negara-negara lain. Okay. Itu pentingnya bidang penyelidikan. Okay, jadi settle yang itu. Okay. Laju kat ni. Okay. Okay, dah habis yang ini tadi. Okay, kita pergi sebelah pula. Okay, yang sebelah ni berkaitan dengan perubahan dalam guna tenaga. Tengok yang ini je lah. Yang ini je yang penting ni. Maksudnya bila berlakunya penambahan bilangan pekerja, menunjukkan sektor itu sedang berkembang lah. Contohnya walau bagaimanapun pengambilan ramai pekerja sambilan oleh sesetengah sektor seperti pembibitan dan hospitality mungkin menyebabkan angka bilangan pekerja tidak begitu tepat. Dia nak cakap lah pasal apa, sektor tu berkembang disebabkan oleh pengambilan pekerja sambilan. Bila pekerja sambilan maknanya dia ada kontrak kan. Dia tak sama dengan pekerja tetap. Jadi bila kontrak ni sekejap kena berhenti. Terus sambung balik ambil. Itu yang kita kata kontrak sambilan. Okay, jadi tak boleh nak ukur lah. Okay, bilangan pekerja tu dengan begitu tempat. Okay, itu bilangan pekerja. Maknanya yang ni perkembangan teknologi ni. Okay, membantu ramai usahawan mengembangkan aktiviti perniagaan mereka. Jadi dengan adanya merujuk kepada penambahan bilangan pekerja tu maknanya sektor tu berkembang. Okay, perkembangan dalam teknologi akan menyebabkan bilangan pekerja yang diperlukan semakin berkurangan. Jadi walaupun sektor tersebut mengalami pertumbuhan pesat. Okay. Dia pesat disebabkan oleh teknologi tadi. Okay. Kepakaran guna tenaga kemahiran tinggi sangat diperlukan untuk menggunakan teknologi. Hal ini secara tidak langsung telah meningkatkan nilai kebolehan penggunaan tenaga dalam sesebuah industri. Okay, pentingnya guna tenaga kemahiran tinggi. Kalau kita cakap daripada yang rendah sampai tinggi, maknanya kita boleh ukur kan. Siapa yang kemahiran dia rendah? Kutip buah kelapa sawit dengan jadi pekerja dia, itu kemahiran yang rendah. Okay, kemahiran tinggi buat penyelidikan. Okay, buat research. Kemudian kena gunakan akal fikiran, gunakan sekali tenaga. Okay, untuk sebab tu dia boleh menyebabkan tenaga berkemahiran tinggi. Maknanya dia ada kepakaran pada sesuatu bidang. Okay, yang ini ada dekat dalam negara kita. Okay, kita boleh tengok. Okay, itu perubahan dalam guna tenaga. Kita boleh tengok lah tengok. Yang ni yang biasa-biasa je kan. Ini dia guna transformasi. Itu maknanya guna kepakaran lah. Dia ada kepakaran dalam. Mula-mula kan cocok-cocok je. Susah, lambat. Jadi bila adanya penyelidikan, okay, transformasi, jadi dia dah boleh guna jentera. Itu pentingnya kepakaran menggunakan tenaga berkemahiran tinggi. Okey? Okey. Faham tu senang je kot. Kalau tak faham tanya terus boleh on mic. Okey, jadi kita sambung lagi. Yang ini senang boleh faham. Okey. Kita pergi pada trend pendapatan. Okey, trend pendapatan. Tadi trend guna tenaga kan? Kita tengok guna tenaga. Kemudian guna tenaga ni macam mana kita menggunakan orang, manusia tu. Kemudian kita kata kita menggunakan teknologi juga. Gabungan teknologi dengan manusia. Okey, itu trend guna tenaga. Okay, sekarang ni trend pendapatan. Trend pendapatan kita tengok pada untung lah. Okay, pendapatan tu maksudnya hasil yang diperoleh. Okay, maknanya perniagaan akan memperoleh peningkatan pendapatan melalui peningkatan hasil jualan. Maknanya jualan tinggi akan menyebabkan pendapatan meningkat. Okay, boleh faham Yang ini kita ada asas belajar masa bab 1 hari tu. Okay.
kita katakan jualan macam mana dapat untung? Siapa boleh beritahu nak dapat untung macam mana? Respon sikit. Asyik cikgu je bercakap. Macam mana nak dapat untung? Masa kita dah belajar bab 1 hari tu kita dah belajar. Macam mana nak dapat untung? Respon. Ke tak ada orang ni? Cuba respon. Macam mana nak dapat untung? Ingat lagi tak? Macam mana nak dapat untung? Kos tolak harga jualan. Kos tolak jualan ke jualan tolak kos? Jualan tolak kos. Kita, okey, terima kasih. Tu jawab tu. Jualan, kita nak dapat untung. Untung sama dengan jualan apa yang kita dapat, hasil. Kita tolak dengan kos. Kos tu belanja lah. Okay. Jadi untung boleh melalui hasil jualan ditolak dengan kos. Jualan tadi tolak dengan kos. Kos tu perbelanjaan. Okay, sama je. Okay. Itu asas dia. Okay. Jadi yang ini dikatakan selain hasil jualan, perniagaan juga dapat pendapatan daripada mana? Dia dapat daripada sewa bangunan, dia dapat daripada dividen daripada pelaburan saham dan juga faedah daripada simpanan wang di bank. Okey. Jadi kalau tengok ni penyata pendapatan ni bukan secara detail lah. Maknanya nak dapat untung bersih macam ni. Yang ini tolak yang ini. Nampak macam complicated kan? Tapi kita tak secara detail lagi belajar tentang penyata pendapatan ni. Nak cakap pada kamu maksudnya kita beli barang, kita jual barang kita, kita dapat semua hasil, kita tolak dengan semua apa berbelanjaan kita, kos kita. Bila kita buat sesuatu tu lah kita jual kan. Bila nak jual sesuatu ni ada kos dia yang terpaksa kita tanggung. Jadi untung tadi maknanya kos jualan yang kita sediakan tadi kita tolaklah dengan semua sekali perbelanjaan. Dengan kos barulah kita dapat untung. Yang ini tidak diceritakan secara detail lagi dalam bab ni. Sebab yang ini akan dicerita pada kamu semasa di tingkatan 5. Okey, cukup kamu faham lah. Maksudnya nak dapat untung tadi. Okey, nak dapat untung maknanya jualan tolak dengan kos. Okey. Boleh Okey, senang, simple tu. Okey, yang itu habis pendapatan. Okey, yang ini pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi dia nak tengok berkembang ke, pesat ke ataupun jatuh, turun, naik. Itu pertumbuhan ekonomi lah. Maknanya kerajaan akan menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk membangunkan negara termasuk dalam bidang ekonomi. Maknanya perkembangan ekonomi pesat dalam sesebuah negara akan mendorong perkembangan sesebuah perniagaan. Ini contoh lah ni. Ni aktiviti-aktiviti untuk menunjukkan bahawa sesuatu perniagaan tu adakah pesat ataupun tidak. Okay. Keuntungan dalam perniagaan tadi, bila untung, peniaga dia bayar cukai. Bila dia bayar cukai dapat kat kerajaan. Bila dapat kat kerajaan, kerajaan dapat beri balik duit tu pada rakyat. Macam tu lah. Okey. Tu kita nak relatekan dengan apa yang peniaga buat, masyarakat buat. Dia sebenarnya memberi kembali hasil kepada masyarakat tersebut. Ini projek pembangunan ni semuanya duit-duit hasil daripada peniaga tadi. Okey. Daripada perusahaan tadi. Jadi sebab kerajaan bayar cukai, sebab tu cukai kena bayar. Okey. Bila cukai kena bayar, maknanya kalau dapat cukai banyak, maknanya kerajaan akan membangunkan negara tersebut. Okey. Itu boleh faham Okey, yang contoh ni kamu boleh baca sendirilah. Okey. Contoh ni. Okey, dia nak cakap sebenarnya kat sini
boleh disimpulkan bahawa trend persekitaran pertumbuhan ekonomi terbahagi kepada dua, iaitu satu merosot, satu berkembang. Okey. Jika trend merosot, negara akan menghadapi cabaran untuk memulihkan keadaan ekonomi. Okey. Macam berlaku sekarang lah. Keadaan sekarang ni kan. Okey. Kita nak habis dah. Sikit lagi. Okey. Ni kitaran. Soalan ni pun pernah keluar juga. Dia bagi graf. Okey. Okey, jadi ni graf kitaran. Kita ada fasa 1, kita ada fasa 2. Kita ada kadar pertumbuhan, tempoh masa. Okey. Jadi kitaran ekonomi ada fasa 1. Fasa 1 ni meleset. Penduduk tak ada wang, tak ada duit. Datan kerajaan merosot. Jadi kadar pengangguran akan meningkat. Yang mana tidak dapat menawarkan pekerjaan, yang menyebabkan wujudnya deflasi. Kita dah belajar deflasi kan? Harga, kalau kita tengok sekarang ni, dah berlaku belum? Dah adalah berlaku kadar pengangguran. Tapi kerajaan negara kita masih lagi dalam keadaan yang stabil. Kamu boleh dengar dekat dalam berita, okay? Kamu kena tengok keadaan ekonomi semasa kita. Penting Adakah negara kita dah berlaku fasa kemelesetan ataupun masih lagi mendata ataupun melambung. Melambung of course letak kan. Kalau kamu baca dekat berita, sekarang ni negara kita bawah kitaran ekonomi mendata. Masih mendata lagi, bukan meleset negara kita tak meleset. Okay, sekarang ni kedudukan yang disebabkan oleh faktor luaran ni. Okey. COVID-19 ni menyebabkan negara kita masih lagi mendata, kitaran ekonomi mendata macam ni. Okey. Kita belum meleset lagi lah. Okay, sebab kita dijaga oleh kerajaan. Okey. Sebab tu maknanya penduduk yang tidak mempunyai wang masih lagi memiliki wang atau bantuan kerajaan. Okey. Okay, fasa melambung ni perniagaan menambah pengeluaran produk untuk memenuhi permintaan penggunaan produk bagi pengguna. Okay, jadi perniagaan juga memerlukan pekerja yang ramai untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi kita kena bayar gaji lah, bayar upah. Okay. Jadi seterusnya dia akan membuat pelaburan ataupun pasaran semakin meningkat keluar negara. Okay, itu fasa melambung. Negara kita pun boleh tengok fasa melambung bila, fasa mendata bila, fasa meleset bila. Okay. Kalau kamu baca tentang sejarah pun nanti diceritakan bila meleset tahun 2002. Okay. 2007. Dia punya kemelesetan sedikit. Okay. Tak kemelesetan. Tapi tak adalah kemelesetan yang teruk sangat. Okay. Okay. Okay, jadi dah habis yang itu. Yang ini nanti sambung pula undang-undang perniagaan. Okay, undang-undang perniagaan. Okay, jadi sekarang ni kita buat rumusan lah. Okay. Cikgu. Okay. Jadi kita dah habis yang ini. Kita buat rumusan. Okay. Trend guna tenaga. Okay. Jadi hari ni kita belajar yang 3 ni. Okay. So cikgu nak kamu buat dekat dalam buku nota kamu tu. Okay. Buatlah dalam bentuk macam mana pun. Yang penting tersusun lah. Kalau nak buat macam cikgu ni pun boleh juga. Okay. Okay, hari ni kita bincang 3. Satu guna tenaga. Dan kita tengok trend pendapatan. Satu lagi kita tengok pertumbuhan ekonomi. Okay. Jadi yang ini boleh. Boleh lah. Kali nota macam ni. Cikgu buat. Okay, jangan lupa hari ni hari Selasa.
Okey, 7 hari bulan. Okey, tulis tarikh, tulis tajuk. Tajuk kita trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Cikgu besarkanlah sikit Ambil yang sektor pertama ni dulu. Ambil guna tenaga dulu. Okey, salin yang guna tenaga ni dulu. Nampak tak? Yang penting ni maksud dia. Maksud kena salin, maksud. Apa maksud guna tenaga? Okay. Okay. Kalau tak faham tulisan beritahu. Ataupun boleh rujuk buku teks. Ni cikgu Cikgu, tajuk apa? tajuk dia ni trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Okay, dapat? Dapat. Okay. Salin. Bolehlah guna pensel warna ke kan. Dekat rumah kan banyak pensel warna. Marker banyak. Warna-warni sikit buat nota tu kan. Jadi tak adalah warna hitam aja, warna biru saja. Okey? Ceriakan nota kamu tu. Tu maksud guna tenaga Okey, dah salin yang bahagian atas. Jangan slow-slow sangat lah. Okey, sekejap ni nak buat yang okey.
Salin nombor 1 dulu. Nanti cikgu gerakkan yang nombor 2. Lepas tu gerakkan nombor 3. Okay? Okay, sekejap Ada yang tak dapat masuk ke? Sekejap Pergi dekat meet. Ada 6 orang je ni. Okay. Okay, boleh tak yang bahagian nombor 1? Okay, dah Kita pergi nombor 2 pula. Sikit je tu. Boleh Pergi nombor 2 Okay, nombor 2. Boleh nombor 2? Boleh, boleh. Okay. Okay, nombor 2 ni pendapatan. Pendapatan dapat daripada mana? Dapat daripada untung. Untung tu bersamaan dengan jualan tolak kos. Okay. Pendapatan juga dapat daripada sewa bangunan. Okay, sewa bangunan. Dividen daripada pelaburan saham dan juga faedah daripada simpanan. Ini pun dapat pendapatan. Okay.
Ni pendapatan daripada perniagaan pendapatan daripada perniagaan. Maknanya kita fokus pada untung daripada sewa bangunan, daripada dividen. Dividen yang dapat daripada pelaburan dan juga faedah daripada simpanan. Jadi pendapatan ni sebenarnya kamu kena ingat sebab soalan keluar kadang-kadang dia bukan direct tapi indirect. Okey. Contohnya apakah tujuan pendapatan? Apakah tujuan keuntungan yang kamu dapat? Untuk apa? Okey. Ataupun ditanya peranan untung. Kadang-kadang tak nampak kan? Tapi kamu boleh elaborate, huraikan dia dengan menggunakan apa yang kamu dah belajar. Okey? Sebab soalan kebanyakannya akan datang lagi nilai soalannya kebatnya makin tinggi. Jadi kebat ni sebenarnya tak susah. Kamu fikir dan kamu boleh adjust kamu punya jawapan. Okey? Adjust jawapan kamu berdasarkan apa yang kamu belajar. Tu je. Okey, orang kata kebat sebenarnya kita belajar tu daripada kita fikir, boleh fikir. Kita kaitkan dengan apa yang berlaku dekat persekitaran kita dan kaitkan dengan apa yang kita belajar. Settle lah. Okey? Okey, ketiga pula. Tiga. Okey, ketiga pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tengoklah sama ada perniagaan tersebut berkembang pesat ataupun sebaliknya. Okey. Jadi bila pesat maknanya ada keuntungan meningkat. Dia macam ni lah. Dia bila perniagaan berkembang pesat dia ada keuntungan. Okey, keuntungan meningkat. Jadi bila keuntungan meningkat, peniaga mampu bayar cukai. Maknanya pembayaran cukai tu akan meningkat. Okey. Kemudian lukis sikit fasa tu, okey. Apakah yang dikatakan dengan fasa 1 dan apakah yang dikatakan sebagai fasa 2? Okey. Ini fasa melambung. Ini fasa meleset. Okey. Okey, cantik sikit lah. Okey, jangan bengkok-bengkok pula graf tu. Okey.
Okey. Sebab lepas ni kita nak buat latihan, sikit je latihan. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, kita sambung buat latihan pula. Ini dah settle. Okey. Kita pergi latihan. Okey. Okey, latihan trend. Ni soalan sebelum ni. Okey. Perkembangan sektor perniagaan. Sektor utama 1960-an kita lebih kepada sektor utama. Okey, ni sekejap ni salah ni. Yang ini namanya sektor Q. Sektor utama. Yang ini. Ni sekejap cikgu kena white jap. Okey. Boleh salin dulu soalan. Jadi kita bincang. Yang ini namanya adalah Q. Okey, Q. Yang ini 1960-an ni. Yang ini 1980. Silap ni soalan ni copy paste ni. Yang ini 1980. Yang ini okey, yang ini 1980. Ini 1990. $1980-an, 1990-an, okey. So dia tanya P tu apa? P tu apa? Q tu apa? Ni yang merujuk kepada trend trend dalam sektor ekonomi. Okay, jadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perniagaan tu kita kena tengok lah. Okay. Apa yang berlaku, sektor mana yang terlibat. Okay. Sebab kita dah belajar kan, sektor perniagaan ada berapa? Okay, sektor perniagaan. Sektor perniagaan kita dah belajar. Okay, ada 3 sektor. Satu sektor utama. Sektor kedua. Sektor ketiga. Okay.
Siapa boleh jawab P apa dia? Q apa? Siapa salin dulu, lepas tu cuba jawab. Cikgu nak tengok siapa yang boleh jawab ni. Siapa boleh jawab? Okey, dah siap salin kan? Okey. Dah. Okey, apa jawapan? Marcus? P apa? P sektor ketiga. P sektor ketiga. Okey, Q? Kedua. Q sektor kedua. Okey. Okey, yang lain dapat jawab tak? Maksud sektor ketiga ni, okey, kedua, ketiga, utama. Okey, cikgu terang dulu. Jawapan dia tu nanti cikgu bincang. Belum lagi ni. Jawapan lain ada tak? Jawapan lain? Jawapan lain tak ada pula. Okey, sektor utama mula jadilah. Semula jadi. Maknanya berasaskan bahan semula jadi. Seperti bidang pertanian. Okey. Pertanian, pelumbungan. Okey, itu pertama. Okey. Itu sektor utama. Okey, contohnya pertanian. Kita fokus, negara kita fokus pada tahun 1980-an, 60-an ni. Okey, fokus pada pertanian aja. Okey. Okey, kemudian sektor kedua. Sektor kedua, sektor perindustrian. Perindustrian ni perkilangan. Okey. Manakala sektor ketiga, sektor perkhidmatan. Okey, sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ni sektor profesional. Okey, tadi cikgu dah sentuh sikit ni. Profesional. Pisan pun dah. Sekejap. Okey. Sektor profesional. Okey. Dan perniagaan. Bisnes lah. Okey. So sekarang ni P mana P? P lebih kepada
So jawapan ni yang ini adalah sektor kedua. Okay. Kedua. Meja kedua dah salah. Kedua. Okey. So ketiga salah. Okay. Kemudian sektor Q adalah sektor ketiga. Okay. So bolehlah huraikan sikit. Maknanya sektor kedua ni sektor perkilangan. Kan banyak kilang kan di tubuh kan. Okay. Semasa tahun 1980-an, terutamanya kilang buat apa? Kilang buat getah. Kilang getah. Masa tu fokus pada perindustrian. Kalau tengok dekat negara barat tahun 1980-an tu orang dah ke depan, tapi kita baru nak mula dengan sektor perindustrian. Okey, sektor kedua. Okey, kemudian tahun 1990-an tu barulah wujudnya sektor ketiga ni. Bukan baru wujud tapi dia baru berkembang. Okey. Berkembang tu baru nak mula. Macam tu. Okey. Maknanya tu proses dekat Malaysia. Okay, tu proses dekat Malaysia. Jadi jawapan ni yang tadi, yang ini sektor P, sektor kedua, Q, sektor ketiga. Okay, jadi bolehlah tulis sikit sektor apa tu. Sektor kedua tu adalah sektor perindustrian dan melibatkan perkilangan. Okay, manakala sektor ketiga tadi adalah sektor perkhidmatan, iaitu lebih kepada sektor profesional, iaitu kemahiran yang tinggi dan juga bidang perniagaan. Okey, maknanya dia ada pasaran nak pergi ekspor, import pada tahun 1990-an. Okey, boleh tak? Okey, so salin jawapan. Siapa yang tak buat jawapan tadi, kalau salah tak apalah. Buat pembetulan kat sebelah dia. Tak ada masalah. Okey, yang penting kamu fahamlah apa yang dimaksudkan dengan perkembangan sektor perniagaan di Malaysia ni. Okay, selain tu kita tengok trend lah sebenarnya, trend daripada sektor utama kepada sektor profesional. Okay, yang dah dibincangkan tadi. Okay, salin jawapan. So untuk soalan sama ada cikgu akan bagi soalan dalam quiz board, okay, ataupun cikgu bagi dalam Kahoot, okay, ataupun quizzes. Okay, sebab latihan yang asas kita dah buat ni, yang ini dah kira okey lah ni. Okay, yang pengukuhan yang lain sama ada cikgu akan bagi tambahan dalam Telegram. Okay. Okay, dah settle kot? Ada soalan nak tanya? Yang tak faham. Jadi untuk hari ni kita dah habis lah. Kita dah habis kelas kita. Ni dah sempat salin ni? Dah sempat salin ni? Tak. Okey, cikgu tutup sekejap. Okey, ada soalan nak tanya tak? Benda tadi, Nurin tanya apa? Okey. Jadi yang ni tukar balik lah. Okay, P tadi sektor kedua, Q sektor ketiga Nurin Okey. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ni. Okey, terima kasih. Nanti tolong sebar-sebarkan yang kepada yang lain yang tak hadir hari ni. Okey, untuk join kita punya minggu depan pula. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Boleh left. Okey.